Sudah-sudahlah bang. Matahari dah terpacak atas kepala. Kita pun tak berhenti berehat lagi. Itu juga kata hang. Kasihan isteri abang. Dia dah berpenat dari tadi. Mari kita berehat. Kita tunduk dahulu. Ayo. Bang. Ha. Dengar tak ada suara bayi menangis? Ish, hang ni. Jangan merepek lah hendak. Mana tak pula suara bayi menangis di kampung kita ni. Ada lah bang. Dia tak terbuka lagi tau. Bang, mari bang. Kita cari suara bayi tu. Ish, hang hendak. Muja aku sayang hang. Bang. Ha. Lihat apa yang hendak jumpa. Apa tu? Kerak nasi. Mana? Kerak nasi ni boleh bersuara ya? Iyalah bang. Kuasa Tuhan. Siapa kita untuk mempersoalkannya? Apa kata kita masak dan makan kerak nasi ini? Untung-untung kerak nasi ini membuat tuah untuk kita berdua. Betul juga kata hang ni hendak. Rezeki tu kan kuasa Tuhan. Apa salahnya kita ikhtiar? Mari kita balik rumah. Kita masak kerak nasi ni. Selang beberapa minggu, Mak Endak pun hamil. Kelahiran cahaya mata pertama mereka telah membuka luas pintu rezeki keluarga itu. Mendamaikan dan sesuci selembut hatimu, sinar mata mempersona bagai gugur seluruh jantungku. Aku ingin engkau tahu cinta. Selain mempunyai kecantikan yang tiada tandingan, Masuri juga dibesarkan oleh ibu bapanya dengan didikan nilai Melayu dan agama yang sempurna. Suara aku. Dengarkan Suri. Ibu dan ayahmu ingin berpesan. Anakku suri, dengarlah sini. Buat pedoman di kemudian hari. Tutur kata harus dijaga. Adalah kita tak tanggung derita. Anakku suri, dengarlah sini. Bersopan santun menjaga diri. Jernihkan hati, biarlah ikhlas. Seperti air di dalam gelas. Cukuplah latihan kita buat hari ini. Hari pun sudah senja. Kamu semua berehatlah dahulu. Baik, Panak.
Suri, ya Melo, sudah siapkah sloka yang telah kita karangkan sebelum ini? Ya, Kak Suri, sudah lama kami terenyuh untuk dendangkan seloka itu bersama. Takkan masih belum siap lagi, Suri. Lama sudah kita karang seloka itu. Jangan risau, seloka itu sudah aku siapkan. Jadi mari kita dendangkan. Lani juga. Dulu bukan debu, nazam gurindam jadi siulan senda gurau perkemanjiran pantun seloka jadi hiburan. Suri dan rakan bergurau senda, nyanyi bersama senyum ketawa, manis kata mata bicara, indah budaya manis bahasa. Sekarang tidak seperti dulu, pantun seloka tak diamalkan, jas ibarat dianggap kulit, seperti kata bawa tempurung. Sekarang tidak seperti dulu, syair gurindam tidak berlaku, madah pujangga tak dilupakan, indah bahasa tersisih sudah. Dulu bukan berdiri, nazam gurindam jadi siulan gurau senda bertemanjiran, pantun seloka jadi hiburan. Wah, seronok betul ya kita bersukaria sampai terlupa akan masa suri. Eloklah kami pulang dahulu. Hari pun sudah lewat senja. Yalah Suri, nanti risau pula orang tua kami. Kami berangkat pulang dahulu ya. Baiklah, hati-hati pulang ya semua. Mari kita pulang. Abang belum pulang lagi? Benar Suri. Dari tadi abang memerhatikan Suri dan rakan-rakan peseloka. Sungguh indah suara Suri. Seindah orangnya. Alangkah lebih indah jika suara abang juga turut berdendang bersama Suri. Adakah itu satu petanda Suri? Banyak terbang si burung camar. Di pokok ara singgah menanti. Banyak orang datang melamar. Hanya abang aku menanti. Cis, sampai hati kau derus. Kau yang aku anggap sahabat. Rupa-rupanya gunting dalam lipatan. Sanggup kau rampas suri dari aku. Manusia hidup di bumi diuji, ditujukan agar jadi yang sejati, demi mendapat derajat yang tinggi, jadi makhluk yang diberkati. Permisi. Hampir gugur jalur saya dibuatnya. Maafkan hamba jika mengganggu tuan hamba. Ada apa-apa yang boleh saya bantu kah? Dia memang indah rupa, wajah manusia terpedaya, juga luas pemandangannya. Alam di sini menunjukkan senyumnya. Negeri apakah ini tuan hamba? Negeri ini namanya Pulau Langkawi. Saudara ini siapa? Tidak pernah pula saya lihat sebelum ini. Orang baru dekat sini kah? Ya, hamba orang baru di sini. Baru saja mendarat sebentar tadi. Wah, cantik sekali ya pulau ni. Hamba seorang kelana datang ke sini untuk mencari ilmu pengalaman. Buat waktu ini, hamba sebenarnya masih mencari tempat untuk berteduh serta kasih sayang. Bisakah hamba berteduh di sini? Sini? Ya, sudah tentu boleh. Kenapa pula tidak? Negeri ini memang mengalalukan kedatangan pengembara. Saya Wanderus. Kebetulan adik kepada Datuk Pekamajaya, iaitu penghulu di kampung ini.
Jikalau begitu, bolehlah saya bawa Tuan Hamba berjumpa dengannya. Memohon izin untuk tinggal di sini. Wah, senang ketemu Tuan. Langsung dapat bantuan. Hamba Dramang, asal dari seberang. Jika Tuan Hamba membenarkan hamba tinggal di sini, hamba mohon memberi bakti kepada Tuan Hamba. Tidak perlulah bertuan hamba dengan saya, Dramawoy. Panggil saja saya ni abang. Sebab lihat daripada gaya dan cara hang ni, hang nampak lebih muda daripada aku. Lepas ni, bolehlah kita berkawan ah. Bisa, bisa. Makasih Abang Terus. Jasamu takkan kelupakan sampai kapan pun. Sudah. Jangan mengerut. Mari kita pergi ke rumah Datuk Kemajaya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafkan dah. Adi dah datang bawa hajat. Silakan duduk. Apa hajatnya itu? Ini Dramang, pengembara yang ingin menetap di kampung ini. Tidak salah rasanya kalau kita biarkan dia menetap di mana-mana rumah penduduk kampung di sini. Dramang. Siapa dan dari mana asal-usul hang? Hamba seorang Kelana, asal dari tanah Indonesia. Datang ke sini untuk mencari ilmu pengalaman. Jikalau tidak keberatan, bisakah hamba tinggal teduh di kampung ini? Seorang Kelana ya. Dengar sini Dramang. Walau singa tubuhnya besar, masuk ke sangkar, tiada mengaum. Walau Kelana ataupun besar, berbuat onar tetap dihukum. Asalkan hang tidak berbuat keji, aku izinkan hang tinggal di kampung ini. Apa kata hang Arya? Hamba juga bersetuju, Datuk Penghulu. Tiada salahnya jika Drama ini tinggal di sini. Lagipun, dia kelihatan seperti orang yang baik. Benar kata hang Arya. Apa kata kita biarkan Dramang tinggal bersama Pandak? Bolehlah dibantu Pandak di kebun. Saya bersetuju dengan cadangan Datuk. Marilah kita berangkat ke rumah Pak Andak segera. Mari Dramang, ikut kami ke rumah Pandak. Dan hang Terus, pulanglah dahulu. Biar kami uruskan soal Dramang. Baiklah Kanda, Adinda pulang dahulu. Mari. Assalamualaikum Pandak. Waalaikumsalam Datuk Penghulu. Suri, masuk ke dalam rumah dulu ya nak. Baik ayah. Ada apa Datuk Penghulu datang ke rumah hamba yang hina ni? Saya datang membawa hajat. Ingin menumpangkan seseorang tinggal di rumah ini. Oh, begitu. Siapakah gerangannya Datuk Penghulu? Ini Dramang. Dia baru saja tiba di kampung ini dari seberang. Jadi, saya ingin dia tinggal di rumah ini buat sementara waktu. Bolehkah? Boleh saja Datuk Penghulu. Drama, marilah naik ke rumah. Mari. Baik, makasih ya Pak. Pandak, siapa gadis manis mata tadi? Isteri baru hang kah? Ish, ada-ada saja Datuk Penghulu. Itulah satu-satunya puteri hamba. Mak Suri namanya. Sungguh manis wajahnya. Bagai bulan purnama. Adakah dia sudah dilamar orang? Sirih gagang tumbuh di batu. Bulu hutan buatkan galak. Kasih sayang belum tentu. Jodoh pertemuan di tangan Allah. Jodoh itu rahsia Tuhan, Datuk. Jika elok budi bahasa dan keturunannya, hamba terima saja lamarannya. Tidak mengapalah kalau begitu. Saya pulang dahulu ya. Ada masa kita bersua lagi. Assalamualaikum. Baiklah, Datuk Penghulu. Waalaikumsalam. Arya, apa kau kenal gadis cerita di rumah Pak Andak itu? Ya, Datuk Penghulu. Hamba dan Mas Suri itu berkawan kerana hamba berguru silat dengan Pak Andak. Oh, jadi apa pendapat kamu? Elok anak kerana dikandang. Dikandang dengan budi senada. Elok akhlak nama terpandang. Sepanjang zaman
menjadi contoh. Masuri itu gadis yang sangat baik dan cantik. Oleh kerana peribadiannya yang hampir sempurna, Masuri menjadi gadis dambaan sedap jejaka di kampung ini, Datuk. Tidak disangka lagi apa yang hang katakan itu. Kerana aku juga sudah terparuh hati padanya. Apa pendapat hang kalau aku masuk melamar Masuri? Soal itu, ada banyak jika Datuk perlu menanyakan kepada isteri Datuk. Hamba tiada hak untuk menyuarakan pandangan kerana ini melibatkan hati dan perasaan isteri Datuk. Ada benarnya juga macam hang. Mari, kita pulang segera. Aku ingin bawa berita ini kepada Wan Mahara. Baik, Datuk Penghulu. Enggak. Abang masih terfikirkan pertanyaan Datuk Penghulu tadi. Hang rasa elokkah kalau kita kahwinkan anak kita si Masuri tu? Cakap memang senang bang. Tapi kenalah tanya tuan badannya dulu. Calonnya pun tak nampak batang hidung. Mudah saja soal calon tu. Si Arya tu kan ada. Apa salahnya kalau kita jodohkan anak kita tu dengan si Arya tu? Abang lihat si Arya tu macam ada simpan perasaan terhadap anak kita tu. Saya ni tak naklah memandai-mandai atur soal jodoh anak kita tu. Apa kata abang je yang tanya si Masuri tu. Nak ke dia dengan si Arya tu? Takkanlah tak mau. Punya segak si Arya tu macam abang muda-muda dulu. Ish, mengarut je orang tua ni. Hang panggil aku orang tua nah. Orang tua ni lah hang gila-gilakan dulu. Marilah sini ndak. Sekapur sirih pinang disaji. Di dalam bakul untuk Mak Dara. Menjunjung kasih setia budi. Kasih dan setia ke akhir usia. Dah lah bang. Malas nak layan abang. Abang sudah gila? Tiada angin, tiada ribut. Tiba-tiba saja mahu memiliki gadis kampung itu. Dasar lelaki tak sedar diri. Aku yang hang kata tak sedar diri. Aku ada kuasa, Mahora. Aku boleh buat apa saja yang aku mahu, termasuk nikahi Masuri sejelita itu. Tapi bukan menjadi isteri kepada suami orang. Apatah lagi penghulu yang sudah beristeri. Tidakkah itu akan memburukkan budi pekerti Masuri dan maruah abang sebagai penghulu? Hang tak faham, Mahora. Senyumannya melembutkan hati aku yang keras ini. Sekilas pandang, seluruh jiwa terasa nyaman. Kecantikannya tiada bandingan. Nak cantik, cantik, cantik. Kecantikan itu cuma luaran. Tiada guna mementing bunga yang tidak sederajat dengan abang. Layak yang Masuri itu cuma menjadi pembantu di dapur. Hang habak mai. Siapa yang kata Masuri itu sekadar cantik luarannya? Kalau nak dibandingkan hang dengan si Masuri, ibarat langit dengan bumi. Hang yang kena sedar diri. Wanita secantik Masuri itu layaknya berada di sisi aku. Dasar mata keranjang. Sayang buah kepayang habis madu sepadi buah. Begitu melangit abang memuji Masuri. Sungguh mudah abang ingin memilih gadis kampung itu. Apa abang sudah tak cinta ke Mahora lagi? Elok mandi si anak Dara. Habis timba jatuh ke telaga. Jangan abang membuat angkara. Kelak runtuh rumah tangga. Jaga mulut hang, Mahora. Aku akan mengahwini Masuri dan hang takkan aku cerai. Sudah, hentikan segala rencana buruk hang. Ini Wan Mahora, bukan wanita sembarangan. Berketurunan mulia, tinggi kedudukan. Kalau abang masih berani mau mengawini Masuri, akan saya hapuskan kewujudannya dari bumi Langkawi. Hei! Jangan
lupa apa-apa Mas Suri. Hang jangan berlagak hebat sangat. Zuriat pun hang tak mau bagi pada aku. Tak apalah. Kalau susah sangat hang nak bagi aku kahwin dengan Mas Suri, aku jodohkan saja dia dengan Manderus. Abang nak berbesan dengan Mak Adab? Nak kutip Mas Suri jadi tirai saya? Takkan saya terima perempuan kampung itu. Jijik saya mendengar namanya. Kalau Wanderus sudah berkenan, apa salahnya kita jodohkan mereka berdua? Abang minta maaf. Abang tidak patut buat kamu bersedih seperti ini. Abang tidak mahu rumah tangga kita bercerai-berai. Suri, mengapa kau bermenang durja? Apa yang bermain di fikiranmu, Suri? Suri bimbang tentang hubungan kita, abang. Tak kala abang tidak tahu tentang kebencian Abang Mahura terhadap perkahwinan kita, sungguh hati Suri tidak tenteram. Usah risau pasal soal Wan Mahura itu, Suri. Abang yang ingin mengawini Suri, bukannya dia. Tak ada apa yang perlu ditakutkan, Suri. Memang benar, abang. Tapi, akan ke mana cinta kita ini tanpa restu dari keluarga? Suri tak mahu disebabkan perkahwinan kita, hubungan kekeluargaan abang menjadi renggang. Soal itu mudah saja. Abang akan meminta kakanda abang untuk memujuk Wan Mahura. Usah bimbang lagi ya, Suri. Tapi abang, Suri ni cuma orang kebanyakan. Abang pula orang besar di kampung ini. Kita berdua ni bagai pipit dengan enggang. Jauh darjatnya. Dapatkah kita berdua bersatu? Suri, pada akhirnya kita berdua tetap manusia biasa. Semuanya sama di mata Tuhan. Jadi, Suri janganlah berfikiran begitu ya. Kerana abang ikhlas ingin memperistirahatkan Suri. Tapi abang, Suri, dengarkan ini. Kasih kita, kasih sejati, Semetri sudah padan janji, dalam lafaz janji suci, cinta bersemi selagi hayat kandung badan. Terasa semuanya telah sempurna, kisah cinta kau dan aku. Sayang, kan tetap ada bersama, biarpun badai ombak datang melanda kasih cinta kau dan aku. Biarpun onak duri datang kepadamu, akan ku redainya, akan ku renanginya semua. Kasih kita tak bersama. Itu bukan ke Cik Puan ke? Yalah. Kenapa Cik Puan terbunuh seorang diri ya? Pasti Cik Puan ada masalah. Mari kita bertanya. Assalamualaikum Cik Puan. Sudah beberapa hari saya melihat Cik Puan termenung jauh. Apa yang memberat di hati Cik Puan? Saya juga perasan sejak Wanderus dan Mas Suri berkahwin, Cik Puan selalu benar termangu seorang diri. Apa yang difikirkan tu Cik Puan? Bagaimanalah aku tidak termenung. Mas Suri kini sudah menjadi bidas aku. Sungguh perempuan kampung itu tidak tahu malu. Habis tercemar keturunan keluarga. Mas Suri itu gadis yang baik.
memang pasti dia tak akan mencotek arang ke wajah Cik Puan sekeluarga. Oh, kini kau pula mahu membela si Suri itu. Mentang-mentang lalu peparas yang cantik, kini semua lelaki berada di pihaknya. Dasar lelaki hidung belang. Hei, jika kau mahu membela si Masuri itu, pergi kau dari sini. Tidak usah menyakitkan hati Cik Puan lagi. Sudahlah perempuan gatal itu dahulu cuba merampas Datuk Penghulu dari Cik Puan. Dasar perempuan tak tahu malu. Benar kata Hang Suroja. Si Suri itu memang perempuan tak tahu malu. Tidak dapat memikat Datuk Penghulu, boleh pula dia memikat si Wanderus kita. Sudahlah Wanderus tu pujana hati kita berdua. Memang muka tembak betul si Suri tu. Bukan begitu maksud hamba Cik Puan. Memang benar Masuri itu baik. Tapi kalau kehadirannya dalam hidup Cik Puan sekadar menambah luka di hati, lebih baik dihapuskan segera. Tidak elok lalang sebegitu disimpan lama. Apa kau merepek ni Arya? Sudahlah Cik Puan sedang bersusah hati. Kau pula mahu berkias-kias. Cakap sajalah terus terang. Aku faham maksud Hang Arya. Memang sudah lama aku menghapuskan maksud itu. Cuma ya, aku tidak tahu bagaimana caranya. Apa kalian semua ada berfikiran yang bernas? Sebentar. Di rumah Panda itu ada seorang lelaki bernama Deramang kan? Benar Cik Puan, hamba yang mengirim Ramang bersama Datuk Penghulu. Dia tinggal di rumah Pak Andak. Mengapa? Aku ada rasa. Mari merapat. Kami siap membantu Cik Puan. Rancangan ini akan segera kami jalankan. Cik Puan bersabar saja. Tak lama lagi, pasti Masuri itu akan terhapus juga. Bagus. Seroja, Kuntung, kamu berdua pergi mengintai mereka. Mengumpul cerita. Aku pasti rancangan ini pasti berjaya. Kalau begitu, kami beransur pulang dahulu ya Cik Puan. Hari pun sudah mahu larut senja. Baiklah, kamu dua pulang dahulu. Arya, tolong hantarkan mereka pulang. Baik Cik Puan. Cantik berseri harum baunya, namun malang tidak berbau. Dendam kesumat tersimpan rapi, senyum tawa tak kekal. Jarum berbisa menyuntik dusta, lenyap musuh riang hati. Nampaknya semakin galak tentera yang menyerang Kedah hingga Sultan menghantar perutusan kepada aku untuk mengumpulkan bala tentera dari kampung ini. Hamba juga merasakan perang ini semakin parah Datuk Penghulu. Dan sudah pasti lebih banyak pemuda yang diperlukan untuk mengarah tenaga mempertahankan Kedah. Nampaknya khidmat aku masih diperlukan dalam perang ini. Abang jangan nak merepek. Umur sudah separuh abad. Kesihatan abang juga semakin melarat. Kudrat abang itu tidak sama sewaktu muda perkasa. Saya tidak izinkan abang pergi berperang. Habis tu, hang nak aku hantar siapa? Sedangkan Sultan sendiri menghantar perutusan ini kepada aku. Sudah tentu aku pergi. Begini sajalah Datuk Penghulu. Apa kata kita menghantar Wanderus sebagai wakil Datuk Penghulu untuk perang kali ini? Kepahlawanan Wanderus memang cukup hebat. Tiada salahnya jika kita menghantarnya untuk menyertai perang kali ini. Jadi, saya yakin bahawa Tuanku Yang Mulia akan sangat bersetuju mengenai perkara ini. Benar kata Hang Arya. Saya yakin Sultan pasti cukup gembira kalau kita menghantar pemuda yang gagah dan perkasa seperti Wanderus untuk menyertai perang kali ini. Benar kata Hang Arya. Tapi tidak sampai hati aku mau menghantar Wanderus untuk pergi berperang dengan keadaan isterinya yang lagi mengandung. Kasihan Suri jika bersendirian nanti. Dahulu pun abang pernah mengingatkan saya untuk berperang. Jika saya mampu untuk menahan rindu seorang diri, takkan gadis seperti Suri itu tidak boleh? Manja sungguh lagaknya. Baiklah, aku setuju dengan cadangan hang.
Jika aku masih sihat, sudah tentu aku sendiri yang pergi ke perang. Tapi apakan daya. Arya, hantarkan perutusan ini kepada Wanderus. Tidak sampai hati aku mau menghantarnya sendiri. Baik Datuk Penghulu, hamba berangkat dahulu. Assalamualaikum Wanderus. Waalaikumsalam. Ada apa hang kemari? Aku kemari membawa perutusan dari Datuk Penghulu. Sultan telah mengarahkan Datuk Penghulu untuk mengumpul pemuda yang perkasa untuk menentang Siam di tanah Kedah. Jadi, hang telah dipilih oleh Datuk Penghulu untuk mengetuai angkatan perang kali ini. Apa? Mana mungkin aku sanggup meninggalkan Suri yang sarap mengandung sendirian? Mengapa tidak kau saja yang pergi, Arya? Tidak boleh, Durus. Aku perlu bersama Datuk Penghulu untuk menjaga kampung ini. Iyalah, kebelakangan ini kan Datuk Penghulu seringkali jatuh sakit. Tapi aku masih risau tentang keadaan Suri. Apa aku masih boleh berunding dengan Datuk Penghulu untuk tidak ikut sama? Jangan begitu, Durus. Kaulah jejaka yang paling hebat di kampung ini. Itik sekawan di dalam reban. Riuh pagi di umpang seluan. Adat pahlawan rela berkorban. Pantang undur sebelum berjuang. Apa kau malukan Datuk Penghulu dengan menghantar pemuda yang tidak baik berperang? Sudahlah. Usah bersedih lagi. Soal Suri, drama kan ada. Pasti dia boleh tolong jagakan Suri. Jikalau begitu, baiklah. Aku akan pergi. Bagus, bagus. Jangan lupa juga untuk mengumpul lebih ramai pemuda untuk ikut sama. Aku pulang dulu ya, Durus. Akan aku sampaikan persetujuan hal ini kepada Datuk Penghulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suri, Abang berangkat dahulu ya. Jangan lupa jaga makan minum dan kesihatan Suri. Suri, janganlah bersedih hati. Suri, pandanglah abang. Hati seorang isteri, abang. Lagi-lagi dalam keadaan Suri sudah hamil. Suri mahukan abang selalu berada di sisi Suri. Abang faham perasaan Suri. Tapi menjaga keamanan negeri ini juga tanggungjawab abang. Abang, Suri tak sedap hati atas pemberian abang ini. Usahlah abang pergi dengan Suri. Anak kita perlukan bapa ni bila lahir nanti, abang. Abang janji Suri. Abang janji. Abang akan pulang tanpa gugur walau selai rambut sekalipun. Percayalah pada abang, Suri. Itu kata abang. Tapi, firasat Suri, hati Suri mengatakan sebaliknya, abang. Kesatlah matamu sayang. Abang pergi tiada lama tinggalkan Suri. Kasih kita yang bertaur setia seperti ombak pantai. Berat hati aku berat. Bagaimana ingin ku tinggalkan Suri. Suri memerlukan belayan kasih untuk pertiwi. Sebab hatiku sebab mata basah tak tertanggung. Pergi, abang pergi untuk pertiwi. Jika ini kecupan terakhir, ampun maaf Suri Penghulu, abang. Bawalah selendang ini, tanda Suri sentiasa berada di sisi aku. Suri relakan abang pergi. Jangan bersamakan abang ya Suri. Abang perlu tolak sekarang itu. Jaga diri Suri baik-baik. Besarkan anak kita baik-baik. Jaga dirimu, sayang.
Jawab benar lamunannya. Entahlah Dramang, sudah terlalu lama Wan Drus tidak pulang. Iyalah, dia pergi berjuang demi Pertiwi. Kakak, janganlah bersedih. Dramang yakin Wan Drus baik-baik saja di sana. Kita harus yakin sama dia dan pastinya dia akan kembali ke pangkuan kakak. Kita serahkan pada waktu dan takdir yang menentukan. Hang ni baik semua lah Dramang. Aku tak tahu macam mana lagi nak belajar sahau. Usah difikirkan soal itu, Kak. Saya sudah berjanji pada Wan Drus bahawa keselamatan dan kebaikan kakak di bawah tanggungjawab saya. Dramang, mari sini. Kak Suri, Bang Derus, Pak Ndak dengan Mak Ndak bersyukur sangat dengan kehadiran Dramang dalam keluarga kami. Saya juga bersyukur kerana keluarga kakak sudi menerima Dramang dan menjadi keluarga angkat Dramang di sini. Sungguh tutang budi Dramang pada keluarga kakak. Sudahlah Dramang, usah diungkit kisah lama. Tak mengapa. Kalau kakak masih bersedih, mari dengarkan saya bersyair. Suara saya dijamin merdu. Ipil pulang saat petang yang betul suaranya lantang. Kucing malas tidurnya terlentang. Kuntum. Kau lihat tak si Suri dengan Drama tu duduk berdua? Bukan main mesra lagi mereka berdua. Mentang-mentang Bang Derus tiada, boleh pula si Suri mengambil kesempatan. Itulah, si Suri tu memang tak tahu malu. Sudah menjadi isteri orang pun masih lagi mahu menggoda lelaki lain. Kesian Bang Derus kesayangan kita. Ayo kita laporkan berita ini kepada Cik Puan. Aku yakin dia pasti bangga dengan kita. Ayo kita pergi ke rumah Cik Puan. Apa? Mas Suri dan Dramang bermesra berdua? Benar Cik Puan, kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Si Suri dengan Dramang tu bukan main mesra bergurau senda. Luat kami berdua melihat kemesraan mereka, Cik Puan. Memang muka tembok si Suri tu. Berani pernah dia membuat onar dengan si Dramang di rumahnya sendiri. Sudah. Aku mahu kalian berdua sebarkan cerita ini ke seluruh pulau Langkawi. Pastikan ia sampai ke telinga Datuk Empu. Baik, Cik Puan. Orang kampung. Tepi sikit. Kami berdua ada berita tergempar mahu disampaikan. Tergempar? Apa guna akal yang cerdik jika digunakan tidak berasas? Apa guna rupa yang cantik jika tidak menjaga batas? Siapa yang kau masukkan ni? Burung terbang kerana sayapnya. Patah sayap jatuh ke tanah. Terkenal Masuri kerana parasnya. Tetapi sayang tidak bermaruah. Masa macam bandar tu. Begini ceritanya. Kami berdua lihat si Suri dan Drama memadu asmara di rumahnya. Bukan main mesra lagi mereka berdua. Drama? Takkanlah dia nak pandai tu. Kuntum seronok je. Jangan kau berdua cuba buat dusta. Takkanlah si Suri mahu bermain kali 3 pula. Benar kata Ayu. Suri itu kawan kita. Kita tahu Suri takkan sesekali menduakan Wan Derus. Ini bukan cerita dongeng. Kami berdua lihat si Suri dan Drama bermain cinta di rumahnya. Takkanlah kami mahu menipu pula. Mata aku ni jadi saksi bahawa Suri dengan Drama tu bermadu asmara. Memang perempuan tak tahu malu si Suri tu. Sanggup dia bermain kali 3 semasa ketiadaan suaminya. Makan boleh sebarang makan. Cakap jangan sebarang cakap. Sanggup kamu budak mereka cerita karut ya? Aku sesekali tidak percaya dengan kata-kata kalian. Kamu berdua ini sudah kena rasuk kah? Sehingga sanggup menjatuhkan maruah kawan baik kita sendiri. Memang mulut lancang kamu berdua ini. Elok saja kami cili-cilikan. Cukup-cukuplah membela si Suri itu. Kalau sudah salah, takkan mahu menutup mata saja. Malas kami mahu bergaduh mulut dengan kamu berdua. Berita ini lebih penting untuk kami sebarkan. Ayo Kuntum, buang masa sajalah yang mereka berdua. Bukankah itu Arya? Orang kerana Datuk Penghulu? Iyalah. Mahu ke mana agaknya si Arya itu? Mengapa dia nampak tergesa-gesa? Jangan-jangan dia mahu... Lukas, kita ekor dia dulu. Datuk Penghulu. Arya, hang pasal apa duk kalut-kalut ni? Datuk sudah dengar ke belum? Berita tentang Masuri dan Dramang. Kita pasal apa pula ni Arya? Masuri dan Dramang bermadu asmara di rumahnya. Hang ni biar betul. Takkan si Masuri buat macam tu. Jangan buat tuduhan melulu. Betul Datuk Penghulu. Ramai orang kapal yang menjadi saksi melihat mereka berdua bermesra di rumahnya tadi. Takkan saya nak buat cerita pula.
Abang sudah tidak percayakan Arya lagi kah? Takkan hanya sebab Mas Suri. Abang mahu kata semua orang kampung menipu pula. Bukan aku tidak mahu percaya. Tapi tuduhan ini terlalu berat. Lagi pula, Mas Suri itu isteri kepada Derus. Oh, sekarang abang mahu menutup sebelah mata pula. Konon-konon penghulu yang ada lagi bijaksana. Tapi pilih kasih dalam jatuhkan hukuman. Mas Suri itu manusia juga abang. Saya yakin dia pasti tidak dapat menahan godaan lelaki lain. Lagi-lagi ketika Wan Derus tak ada. Takkan abang nak berdolak dalih lagi. Benar kata Cik Puan Datuk Penghulu. Sekiranya hukuman yang setimpal tidak dijatuhkan, apa pula kata orang kampung tentang Datuk Penghulu nanti? Silap hari bulan, mereka akan benci Datuk Penghulu dan tidak menentang perkara ini. Apa? Dibenci? Lekas, kita ke rumah Mas Suri sekarang. Aku mau lihat dengan mata kepala aku sendiri. Baik Datuk Penghulu. Suri, drama, Suri! Ada apa kamu berdua ni terjerit-jerit? Anak aku nak tidur pun susah. Yelah, kamu berdua kenapa? Bukan Suri, bukan. Kami tadi saya ke bandar. Saya sempat dengan Tuan dan Suraja. Ramai orang kampung menonton mereka, Suri. Benar, Suri. Rupa-rupanya, mereka saya bakal pindah ke Tangkang dengan drama berlaku sumbang di rumah semasa Wan Derus tiada. Tidak benar apa yang mereka katakan. Aku cuma menjaga Kak Suri saja. Langsung tiada niat mengambil kesempatan ke atasnya. Tunggu puji tu dan tidak berasa itu. Dramang cuma menjaga aku semasa program berterus. Sanggup mereka memburukkan aku, sedangkan kita semuanya berkawan baik. Betul, Suri. Mereka kata Kang dengan Dramang duduk berdua bermesra. Kami juga sempat mengekori Arya ke rumah Datuk Penghulu. Katanya kau perlu dihukum. Lekas, Datuk Penghulu sudah bertolak kemari. Jadi Kang dengan Dramang mesti lari ke Penghulu. Suri, Dramang. Berani hamba mau lari depan membuat onar di kampung ini. Tidak, Datuk. Kami tak bersalah. Itu semua fitnah. Diam kau Dramang. Kau sudahlah budak baru di sini. Jangan cuba untuk tegakkan benda yang basah. Tidak, Datuk Penghulu. Dramang cuma menjaga saya semasa Wan Derus tiada. Tidak pernah terlintas untuk saya melakukan perkara kutuk itu. Usah kau nipu lagi. Orang kampung menjadi saksi. Kau dan Dramang berlaku sumbang di rumah. Betul, Datuk Penghulu. Kami berdua lihat Mas Suri dan Dramang berdua bermesra di rumah. Mentang-mentanglah Wan Derus tiada, mereka begitu galak membuat perkara terkutuk itu, Datuk Penghulu. Bukti sudah ada depan mata. Aku tak mereka cerita tau. Abang, bunuh saja perempuan ini. Dia sudah menconteng arang di muka abang sebagai abang iparnya. Itu semua fitnah, Datuk. Fitnah. Datuk Penghulu, tolong jangan bunuh kami. Kasihankanlah anak saya. Dia perlukan ibunya. Datuk Penghulu, saya merayu. Kami tak bersalah. Benar, Datuk. Saya cuma menjaga Kak Suri saja. Tak lebih dari itu. Suri! Ya Allah, Suri! Apa semua ni, Suri? Datuk Penghulu, ceritakan pada hamba. Apa yang berlaku ni? Suri dan Dramang telah berbuat maksiat sepanjang kejadian Derus. Aku sebagai Datuk Penghulu harus menjatuhkan hukuman bunuh kepada mereka. Astagfirullah, Datuk. Kami didik Mas Suri dengan penuh ilmu agama. Mana mungkin mereka akan berkelakuan tidak senonoh itu? Itu semua fitnah, Datuk. Fitnah. Perbuatan Mas Suri ini sudah memalukan Datuk Penghulu tau. Mentang-mentanglah Mas Suri ini anak kamu berdua, ingin dibela pula perbuatan jijiknya. Abang, lihatlah orang kampung ini. Mereka hanya mahu memperlekehkan kekuasaan abang sebagai Datuk Penghulu. Takkanlah abang hanya mahu berdiam sendiri saja. Sudah, aku tidak mahu dengar apa-apa lagi. Heret perempuan kotor ini pada maksiat. Tidak, Datuk. Saya tak bersalah. Jangan sentuh Kak Suri! Kau tu anak murid aku. Sanggup hang bunuh Dramang. Kau fitnah, Suri. Orang yang paling penjaga hang. Hang lupa ke jasa aku pada hang. Tekamak hang bunuh Dramang. Tekamak hang jadi membelok keluarga aku. Keputusan telah dibuat. Lekas, kita berangkat kepada masyarakat sekarang. Ayo. Bang, jom
kita kepada Mak Sirat kata anak kita buat kali yang terakhir. Apabila ndak, aku tak sanggup tengok Mas Suri dibunuh. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tak bersalah. Dengar sini semua penduduk kampung. Jika hampa berani membawa onar di kampung ini, inilah balasannya. Mas Suri akan dibunuh. Anakku! Bunuh mereka itu! Bunuh Suri! Bunuh Suri! Bunuh dia! Bunuh anakku! Tolonglah! Anakku! Cukuplah Datuk! Keris ini tidak akan mendatangkan apa-apa kesan pada saya. Jika Datuk benar mahu membunuh saya, ambillah keris pusaka milik keluarga saya. Arya, pergi ambil keris itu sekarang. Suri. Ini kerisnya Datuk. Bagus, Arya. Sekarang aku nak hentikan Mas Suri. Bunuh dia sekarang. Bunuh saja Suri itu, Arya. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Anakku. Arya, Tolong jangan. Arya. Anakku. Pengecut! Sia-sia saja aku lantik hang sebagai orang kanan aku. Arya. Sudah. Semua kata-kata dusta. Biarlah aku pergi dengan tenang. Kepada seluruh penduduk Pulau Langkawi, dengarkan. Jika benar aku bersalah, aku reda akan matiku. Tapi, jika benar aku dianiaya, aku haramkan darahku mengalir di Pulau Langkawi ini. Aku bersumpah bahawa Pulau Langkawi ini tidak akan aman. Berpuakalah menjadi padang jarak, padang terkukur selama 7 keturunan. Langkawi tidak akan aman selama 7 keturunan ya. Hang ingat sumpahan hang itu akan menjadi di bumi Langkawi ini. Saksikanlah. Assalamualaikum. Pak Andak, Mak Andak, Suri, Ramang. Aku sudah pulang. Waalaikumsalam terus. Alhamdulillah. Kau suruh pulang ni nak. Syukur kau masih selamat. Alhamdulillah, anak kau ni sudah lama rindukan ayahnya. Alhamdulillah. Tapi mana Suri? Mana Dramang? Marilah masuk dulu nak. Pak Ndak akan cerita ke semuanya. Sungguh kejam perbuatan mereka. Suri difitnah dan dibunuh tanpa belas kasihan. Sabarlah Dirus, itu semua ketentuan ilahi. Kita perlu sama-sama doakan kesejahteraan Suri di sana. Tidak, Mak Andak. Saya tidak akan memaafkan perbuatan mereka. Kalaulah saya tidak ikut berperang, pasti ini semua tidak akan terjadi. Astaghfirullahalazim. Kau mengucap terus. Aku yakin suatu hari nanti Tuhan akan membalas semua perbuatan atas dosa-dosa mereka lakukan. Saya kecewa, Pak Andak. Hati saya ini hancur.
apabila mengenangkan nasib Suri yang keseorangan tanpa saya ketika itu. Perkara yang berlaku ini membuatkan saya benci meminjakkan tanah Langkawi ini lagi. Terus, lupakan saja kisah lama. Kita besarkan Wan Hakim ni bersama-sama ya. Hati ini tidak mungkin dapat melupakan kesakitan ini sampai bila-bila. Biarlah saya membawa diri keluar dari Pulau Langkawi ini bersama-sama Wan Hakim. Akan saya besarkan dia dengan kasih sayang seorang ayah. Kau dah fikir masak-masak ke Terus? Jangan buat perbuatan terburu-buru. Ya Pak Andak, Mak Andak. Esok selepas subuh saya akan berangkat keluar. Biarlah pembagian saya tidak diketahui oleh penduduk kampung. Terus pergi dulu ya, Pak Andak, Mak Andak. Doakan perjalanan terus dipermudahkan. Baiklah Terus, kami sentiasa mendoakan perjalanan kami. Jaga nak, jaga diri ya Terus. InsyaAllah, Pak Andak, Mak Andak. Terus pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila waktunya langit memanggilmu pulang, wahai mentari, jangan kau risau, semesta bersamamu. Biarkan rebah pada tangisku, raga rasa kita yang lalu melepas itu, caraku mencintai.